Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami akan membentangkan tentang tajuk pengaruh agama dalam peradaban. Saya Nur Ain Syamimi binti Azman, 10 DPM 20F1005. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amira Wahida binti Suhaili. Nombor pendaftaran saya 10 DPM 20F1006. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aiman Sarah binti Ridwan. Nak matrik 10 DPM 20F1012. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Kadunisa binti Hamizi. Nombor matrik saya adalah 10 DPM 20F1022. Pengenalan. Tamadun Islam ialah tamadun yang ditubuhkan oleh komuniti-komuniti Muslim dari abad ke-7 dan menjadi panduan sehingga kini. Diasaskan oleh kepercayaan Islam, syariah dan akhlak. Ini membezakan tamadun Islam dari tamadun yang lain. Merupakan satu tamadun yang bersifat multidimensional, mempunyai aspek rohani, kemajuan pembudayaan dan intelektual. Penduduk di Nusantara menganut agama Hindu atau mempercayai fahaman animisme yang diwarisi dari datuk dan nenek mereka sebelum agama Islam berkembang. Sebab utama tamadun Islam muncul di Nusantara adalah kerana keperluan barangan pedagang Arab dan Parsi ke Nusantara, iaitu lada, rempah, kemenyan dan kapur barus. Tamadun ini juga memberi banyak kesan kepada peradaban Islam di Nusantara. Kesan yang pertama ialah dari segi akidah dan kepercayaan. Sebahagian masyarakat Melayu telah meninggalkan ajaran agama Hindu-Buddha dan mempercayai tahyul dan khurafat, iaitu kepercayaan animisme, dinamisme dan penyembahan nenek moyang atau hyang, serta kepercayaan Hindu-Buddha digantikan dengan akidah tauhid. Islam juga menghapuskan kepercayaan sinkretisme Hindu-Buddha yang mereka percaya kepada konsep ketuhanan, hormat menghormati antara manusia dan menitik beratkan soal persamaan taraf. Masyarakat Melayu Nusantara mempercayai animisme pada peringkat permulaan, menganggap benda-benda mempunyai semangat dan kuasa gaib. Wujudnya pemujaan atau penyembahan kepada sungai, batu, pokok dan fenomena alam yang lain. Kuasa gaib itu disifatkan sebagai hantu, jembalang atau jin yang menjadi penunggu onjak tersebut. Hari ini saya akan membentangkan tentang kesan politik terhadap etika dan peradaban. Yang pertama ialah perislaman raja-raja membawa arus perubahan dalam sosiopolitik. Yang kedua ialah kedatangan Islam telah memperkenalkan sistem pentadbiran yang baharu terhadap peradaban. Contohnya, wujudnya Jabatan Agama Islam dan Jabatan Syariah serta wujudnya Mahkamah Syariah. Yang ketiga, agama Islam telah menjadi agama rasmi kebanyakan negara dan undang-undang Islam telah dijadikan undang-undang negara. Yang keempat, gelaran raja ditukarkan kepada sultan. Sultan juga sebagai ketua negara dan merupakan khalifah Allah SWT di dunia. Seterusnya, saya akan meneruskan dengan kesan dan pengaruh Islam terhadap peradaban Melayu Nusantara, iaitu dari segi kesenian. Dari segi kesenian, pengaruh Islam dalam bidang kesenian ini meliputi pelbagai aspek seperti arkitektur, epigrafi, kaligrafi, seni ukir, seni logam dan sebagainya. Dari aspek arkitektur ataupun seni bina, kita dapat lihat pada bangunan masjid, kota, istana dan sebagainya. Khusus tentang masjid. Masjid merupakan pusat ataupun tempat ibadat umat Islam yang mempunyai ciri asasi yang mempengaruhi kesenian Islam seperti
bumbung kubah, mihrab dan mimbar. Seterusnya, tulisan-tulisan qad yang dihiasi pada dinding-dinding masjid juga mempengaruhi ciri-ciri asasi kesenian Islam. Seterusnya, dalam bidang kesenian iaitu dari aspek epigrafi. Pada pengaruh Islam. Pengaruh Islam ni kita dapat lihat pada aspek epigrafi. Okey, pada aspek epigrafi ni maksud dia adalah tulisan kuno yang berupa angka ataupun tulisan yang ditulis pada makam ataupun batu nisan, masjid dan sebagainya. Batu nisan merupakan karya seni Islam yang pertama masuk ke Nusantara. Okey, masuk ke Nusantara. Contohnya macam batu nisan Syekh Abdul Al-Qadir Hussein Alam yang ditemui di Linggir Kedah. Manakala dari segi corak pula, batu nisan menerima pengaruh asing yang memancarkan daya kreativiti penduduk tempatan. Selain itu juga, ia juga memainkan martabat yang penting dalam memartabatkan masyarakat Melayu. Seterusnya dalam bidang kesenian iaitu pengaruh India. Jelas kelihatan penggunaan batu dan bata yang digunakan sebagai bahan utama sebab batu bata ini merupakan bahan yang kekal dan dianggap sesuai untuk membina rumah dewa dan dewi. Oleh sebab itulah tugu agama yang dibina pada zaman purba masih dapat dikesan dan dilihat pada masa kini. Oleh itu, pengaruh ini juga dilihat pada ukiran seni pahat dinding patung dewa logam yang berupa arca. Okey, selain itu, dari aspek seni logam pula, kita dapat lihat pada mata wang, senjata dan tembikar. Okay, senjata ni merupakan seni logam yang ditonjolkan dalam nilai Islam dengan menekankan sifat keadilan, khususnya ayat Al-Quran yang dikikir pada permukaan pedang. Akhir sekali terdapat juga kesan daripada aspek pendidikan. Pendidikan merupakan antara elemen yang terpenting bagi memajukan sesebuah peradaban. Islam telah menerima naungan daripada Istana Raja-Raja Melayu. Maka istana telah dijadikan sebagai pusat kegiatan dan pusat penyebaran ilmu kepada semua masyarakat. Ini menunjukkan bahawa semua lapisan masyarakat tanpa mengira kedudukan sosial berpeluang untuk mempelajari ilmu, khususnya tentang agama Islam. Jelaslah di sini bahawa semua masyarakat boleh belajar tanpa mengira perbezaan latar belakang. Tidak ada halangan untuk mereka belajar, baik mereka yang menganut agama lain dan juga mereka yang beragama Islam. Selain itu, munculnya golongan intelektual, iaitu golongan alim ulama di beberapa tamadun. Ulama dalam Islam tidak hanya berperanan sebagai guru agama, tetapi mereka juga menyumbang bakti dalam medan perang, iaitu menjadi salah seorang pahlawan. Oleh itu, golongan ini sentiasa mendapat penghormatan besar daripada masyarakat dan juga golongan pemerintah disebabkan sumbangan mereka yang besar kepada masyarakat dan juga negara. Kesimpulannya, jelaslah bahawa kedatangan Islam telah memberi perubahan yang besar kepada tanah Melayu, dan ini dapat dilihat melalui dari aspek kehidupan kita. Selain itu, kewujudan tamadun Islam telah membentuk wajah baru dan memperkukuhkan identiti Melayu yang sebelumnya dibayangi oleh unsur yang rapuh dan tidak kekal.
orang Melayu mula menyadari dan memahami nilai yang telah ditetapkan dan berusaha untuk memupuk nilai Islam untuk generasi seterusnya. Sekian, terima kasih.